untuk menyertai rombongan. Bukan dengan Viva Palestina. Untuk masuk menyertai rombongan Viva Palestina. Okey. Tapi oleh kerana mereka sudah bertolak daripada Turki ke Jordan dan masuk Mesir, dan kami follow daripada sini, ikuti daripada sini dan tengok perjalanan route dia. Dan kami buat keputusan untuk join mereka di Arish. Jadi di waktu mereka dijadualkan sampai di Arish, kami bertolak daripada sini untuk terus pada hari yang sama boleh sampai ke Arish. Kami juga telah merancang untuk membeli ubat-ubatan, ambulan dan juga sebahagian daripada peralatan hospital. Tapi bila kami datang sampai ke Mesir, kami terus pergi bertolak daripada Kahirah untuk ke Arish. Sampai saja di Ismailiyah, satu checkpoint pertama di Ismailiyah kami sudah diminta balik. Tak dibenarkan diminta balik dan tidak dibenarkan masuk atas alasan keselamatan di sana tidak terjamin. Kemudian kami sebenarnya cuba sekali lagi melalui jalan lain dan melepasi beberapa checkpoint, kemudian sampai ke satu checkpoint yang nama dia Utara Sinai. Di Utara Sinai ada satu checkpoint lagi. Di situ kami menunggu sampai 3 jam, kemudian akhirnya kami diminta balik. Jadi sebenarnya masalah ini sengaja bagi saya isu kemanusiaan yang dihadapi oleh masyarakat Islam Palestin di Gaza telah dipolitikkan. Untuk memaksa Hamas menerima isi rundingan yang dicadangkan oleh Mesir. Oleh kerana Hamas tidak menerima kandungan cadangan tersebut sepenuhnya, maka mereka melakukan tekanan. Dan tekanan itu bukan tekanan, maksudnya telah menjadikan isu kemanusiaan sebagai isu politik, yang itu suatu yang sangat tidak adil. Tetapi apa yang berlaku, kita tengok apa yang berlaku kepada Viva Palestina memang suatu yang memang menggegarkan dunia dan telah menjejaskan imej Mesir sebenarnya, di mana peranan nampak di situ peranan Turki lebih menonjol daripada peranan Mesir. Jadi saya sempat tengok temu ramah TV di sana untuk memahami apa sebab Mesir melakukan tindakan demikian. Dia mengatakan bahawa mereka sebenarnya takut kepada Hamas dan menganggap bahawa Hamas mempunyai agenda di rantau. Seolah-olahnya Hamas kalau dibiarkan hidup, dibiarkan bebas, dibuka sempadan dan masyarakat boleh hidup biasa, Hamas mungkin boleh menyebabkan kemudaratan kepada keselamatan Mesir. Dan itu bagi saya suatu yang tidak boleh diterima akal lah. Saiz Gaza yang sebagaimana disebutkan tadi terlalu kecil sebenarnya dan tak padan untuk melawan kekuatan Mesir, sebuah negara terbesar, negara Arab yang paling besar sekali ialah Mesir. Okey. Nanti kita sambung lagi tentang persoalan yang kedua yang dibangkitkan oleh Aziz dari Kuala Lumpur ni bersama dengan Tuan Haji Muhammad Syahul. Tapi kita ambil dulu panggilan yang berada di talian sekarang ini. Rajan dari Sentul. Halo Rajan. Hello bang, apa khabar bang? Baik. Rajan sihat lagi Saya sihat bang. Bagus. Okey Rajan, silakan. Okey, pada pendapat saya, apa yang kerajaan Mesir buat terhadap 12% memang tak patutlah. Sebab mereka macam tak ada rasa belas kasihan ataupun belas kasihan terhadap rakyat Palestin tu. Even Malaysia sanggup membantu untuk menolong rakyat Palestin, tapi negara Mesir sebagai negara Arab tak nak membantu rakyat bangsa dia sendiri. Saya rasa macam tak diterima, macam mereka bekerja sama dengan Israel bagi nak membunuh ataupun nak memperseksakan rakyat Palestin. Macam saya rasa memang tak patutlah. Dan juga saya juga terima kasih ucapkan syabas pada Aman Malaysia kerana mereka sanggup menolong di negara yang bergolak tu. Sebab kalau tanpa dia orang ataupun kerajaan negara, saya rasa mungkin rakyat Palestin mungkin tak boleh bangkit balik daripada api yang berlaku dekat dia orang beberapa tahun lepas. Okey, itu saja Rajan. Ya bang. Okey, terima kasih Rajan. Teruslah memanggil kami di Hello Malaysia ini. Dan sebenarnya itulah
perasaan rakyat Malaysia sendiri sebenarnya. Tak kira lah apa agama mereka, apa bangsa mereka. Rajen misalnya, Linggam dari Melaka menyatakan sesuatu yang harus kita fikirkan secara serius, Tuan Haji. Tapi sayang sekali lah, itu selalu dibangkitkan bahawa kita rakyat Malaysia ini begitu simpati dengan apa yang berlaku di Palestin. Tetapi kadang-kadang ada negara-negara Arab sendiri yang melihat masalah itu dari perspektif yang lain, dari masalah perspektif politik, barangkali juga tekanan-tekanan dari kuasa-kuasa besar juga menjadikan mereka begitu takut, begitu dayus untuk menghadapi kenyataan. Tuan Haji. Okay, sebenarnya macam Israel, dia nak buat ethnic cleansing. Kalau kita tengok komen-komen yang telah dikeluarkan dalam peperangan yang berlaku tahun lepas, bulan Januari tahun lepas, antara matlamat mereka dia nak bunuh ataupun ethnic cleansing. Bukan saja takat nak bunuh dia orang, tetapi nak keluarkan dia orang, habiskan. Pasal dia pakai bulldozer dulu. Dia nak go from one angle to another angle. Dia bulldoze dengan manusia sekali, dia nak bulldoze. Dengan intention dia ialah ethnic cleansing. Dulu berlaku di Bosnia saja. Sekarang ni dia punya matlamat, dia tak nak orang Islam ada di dalam kawasan zone yang so-called Israel negara haram itulah. Jadi dia nak ethnic cleansing. So bila dia nak ethnic cleansing, bila peperangan tu dah berhenti hari itu, selepas sebulan setengah dia membuat habis-habisan dia punya bombarding dia itu, sekarang ni dia nak hukum pihak rakyat Palestin di Gaza tu dengan hukuman yang lebih berat, iaitu tidak menerima apa-apa bantuan. Maknanya mereka akan mati slow death. Sama dalam bentuk tidak menerima ubat-ubatan, makanan-makanan, air yang bersih, semua tak ada. So dia nak hukum dalam keadaan sebegitu. Jadi it's a slow death. Dan dia nak memastikan agenda dia itu berjaya dengan memastikan bahawa negara-negara yang berada di sekeliling pun tidak akan memberi laluan untuk bantuan-bantuan ini sampai ke tangan rakyat Palestin. Itu sampai sekarang ni satu beg simen pun tak lepas. Maknanya mana yang dah dihancurkan pada peperangan yang baru lepas tu, sampai sekarang ni tak ada you can't develop balik. Jalan ke, hospital ke, rumah ke, sekolah ke, tak ada. So the situation is getting worse and worse. Daripada hari ke hari itu makin ramai anak-anak bayi mati belum dalam keadaan baru lahir terus mati sebab tak ada, ibu tu tak ada susu untuk nak menyusukan bayi itu. Same goes to the others. Kalau ada sakit-sakit tu dia akan mati dalam keadaan sedang menunggu ubat-ubatan sampai tapi yang tak kunjung tiba. Begitu. So this is what dia nak agenda itu berjaya. Dan Mesir pula unfortunately sayang seribu sayang, sebuah negara Islam yang sepatutnya mempunyai forget about agama Islam lah, at least atas dasar peri kemanusiaan pun dia perlu membuka sempadan dia je. Dia tidak perlu melalui Israel punya kawasan, dia just perlu buka Gaza dengan Egypt tu bersempadan. Dia perlu buka sempadan itu je atas dasar peri kemanusiaan. Tetapi sayangnya itu pun Egypt tak nak buka. Itu yang satu benda yang tak masuk akal. Sanggup mereka membuat sebegitu just because of dia nak kononnya hendak menghormati perjanjian Camp David dia pada tahun 1979 yang telah dijanji. Sedangkan Israel bermacam-macam resolusi telah diluluskan oleh pihak United Nations, PBB, tetapi satu pun tidak dihormati dia, malah sambil-sambil dia kata kami akan negotiate, dia jalankan juga kerja-kerja bulldozing dia, kerja-kerja ethnic cleansing dia, kerja-kerja pembinaan tembok penjara yang terbesar di dunianya. Dia jalan macam biasa juga. So inilah dia katakan orang kita kononnya Muslim ataupun Egyptian tu konon nak menghormati perjanjian tu, sedangkan pihak yang satu lagi tu tidak menghormati langsung, bukan saja dengan Egypt tetapi seluruh dunia. Kuasa dunia itu PBB itu sepatutnya dianggap sebagai kuasa dunia pun tak dipandang indah oleh mereka.